Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina wallahu samii'un basir. Yang saya mulakan saudara pengerusi majlis yang berbahagia pengerusi bagi surau Haji Osman Ustaz semua jawatan kuasa surau Haji Osman yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, profesor, doktor-doktor, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan limpah kurnia hidayah dari ayahnya kita dapat sama-sama berkumpul pada hari yang sangat bersejarah, pada hari yang sangat penting, pada hari yang di mana kita semua diberikan kelapangan untuk bercuti pada hari yang cukup mustahak pada hari ini. Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua kerana dapat hadir di rumah Allah ini, dapat hadir bersama-sama solat berjamaah, dapat hadir bersama-sama berada dalam satu saf, dalam suatu congregation, dalam suatu perjumpaan, bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang kecil dianggap oleh setengah pihak, tetapi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di mana mereka itu beriman kepada hari kiamat, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada kitab, maka menjadikan hidup, mati dan juga apa yang dilakukan itu hanya untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, perkara yang saya ingin terangkan dan ingin sama-sama kita berkongsi pada hari ini ialah merupakan perkara ataupun satu peristiwa acap kali kita jumpa benda yang sama setiap tahun. Kita jumpa tentang bagaimana pengkisahan, penceritaan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diisra'kan dan dimi'rajkan. Dan saya pun pasti anda semua, antum semua, datuk-datuk dan datin sekalian dan juga profesor dan doktor sekalian, para muslimin dan muslimat sekalian, sebelum saya menyampaikan ceramah ini pun tuan-tuan telah mendapat gambaran macam mana peristiwa Isra' dan Mi'raj itu pula. Soalnya sekarang ialah kita memandang dan kita melihat peristiwa Isra' dan Mi'raj itu tidak boleh kita melihat secara logikal ataupun secara pengkisahan sejarah semata-mata.
ia perlu dilihat dengan mata hati dan juga perlu dilihat sebagai seorang manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat beruntung. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'anin imama wa hakama. Kita sebut dengan jelas bahawa kita mohon untuk Allah Subhanahu wa taala berikan kita keredaan. Kita reda kita berada dalam Islam, kita reda kita berada di bawah 7 ajar panduan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga reda bila Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikatnya, iaitu malaikat Jibril, untuk kita dapat sama-sama mentelaah dan sama-sama kita membaca semua kalam Allah yang telah dibukukan dan telah dimasukkan dalam satu bentuk mashaf ataupun dalam bentuk manuskrip yang lengkap untuk kita gunakan sebagai panduan hidup. Soalnya kita hari ini, persoalannya saya diminta oleh pihak surau untuk sama-sama kita melihat bagaimana kita nak mengambil ibrah, bagaimana kita nak ambil istifadah, bagaimana kita nak ambil pengajaran dan kita nak ambil takrir, laporan daripada apa yang telah berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, dan bagaimana kita tatbiq, kita gunakan dalam kehidupan kita sehari. Itu yang paling mustahil. Tuan-tuan yang ada di surau pada hari ini, saya cukup yakin kerana tuan-tuan semua yang ada pada hari ini mengetahui salah satu ayat dalam surah At-Taubah yang menyebutkan bahawa innama ya'muru masajidallah iman amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Tuan-tuan muslimin muslimat, para tetamu Allah ini yang hadir pada hari ini, yakin bahawa tuan-tuan yang hadir pada hari ini mempunyai 5 sifat karakter yang penting di mana tuan-tuan dapat hadir di rumah Allah pada hari ini, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, dan juga melakukan salat, menunaikan zakat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita melakukan, kita menjadi tetamu Allah, kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke surau, untuk datang ke masjid, melakukan solat fardu secara berjamaah, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat penting dan juga betapa hebatnya bagaimana kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ialah sebagai suatu anugerah yang kita tak boleh untuk kita rasa benda ini bukan sesuatu benda yang biasa-biasa. Ada satu hadis yang disebutkan bahawa kullu ummati yadkhuluna jannah wa illa man aba. Man ata'ani dakhala jannah wa man tarakani faqad aba. Sesungguhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dan tuan-tuan sekalian yang ada pada hari ini, ketahuilah bahawa kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang penting dan apa yang spesialnya? Disebutkan bahawa umat aku, mereka ini akan masuk ke dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sehingga selagi mana menetapkan kalimat tauhid itu sentiasa berada dalam dadanya dan mengakhirkan hidupnya itu dengan kalimat tauhid, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang hadir pada hari ini akan menjadi ahli syurga. Wa illa man aba. Tetapi ada orang yang di mana apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuklah kamu ke dalam syurga, tetapi pada ketika itu ada umat Nabi yang kata tidak, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tak layak masuk dalam syurga kerana aku ini semasa hidup aku tak pernah ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan dan perintahkan kepada aku, dan aku melakukan segala perkara yang beri laranganmu wahai Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku tak kisah pun apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku hidup mengikut apa yang aku rasa nak hidup di muka bumi Allah. Maka mereka itu mereka yang abah, mereka yang tak mau dan tidak berkehendak untuk masuk dalam syurga. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini akhirnya akan masuk dalam syurga. Satu motivasi yang sangat meneronokkan dan sangat memberi kita satu inspirasi bahawa kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW ini, peluang kita untuk menjadi hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk dalam syurga itu, peluang kita sangat terbuka luas, terpulang kepada kita sendiri macam mana kita nak ambil peluang tersebut. Tuan-tuan pernah dengar cerita ada seorang umat Nabi Muhammad SAW, yang umat Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang terakhir daripada neraka yang masuk ke dalam syurga. Ada satu kisah tuan-tuan, oh ini baru buka 5 tuan-tuan. Ada satu kisah, ada seorang sahabat Nabi, ada seorang umat Nabi Muhammad SAW. Ketika mana telah diberikan perhitungan antara mereka yang masuk dalam Ashabul Yamin dengan Ashabul Shimal, mereka yang masuk dalam syurga dan mereka masuk dalam neraka. Pada ketika itu Nabi Muhammad SAW yang berada dalam syurga mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya melihat mana-mana umat aku yang masih berada dalam neraka. Maka pada ketika itu sahabat baik kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu malaikat Jibril, berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad SAW, apa lagi kerusian engkau bila melihat umat engkau banyak berada dalam syurga? Tapi pada ketika itu Nabi Muhammad SAW pun berkata kepada Jibril, wahai Jibril, aku lihat banyak umat aku yang masuk dalam syurga, tapi aku yakin macam ada umat aku lagi, masih ada lagi yang tidak dapat masuk ke dalam syurga. Maka Jibril, boleh tak engkau pergi ke dalam neraka, engkau cari mana-mana umat aku yang masih tinggal dalam neraka? Masya Allah, kalau kita tak ada lah, orang dah masuk dalam neraka, dia pilih, dia kena hukuman, dia punya pembalasan kan. Tapi begitu sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, maka diminta Jibril untuk mencari. Kisah ini direkodkan dalam beberapa kitab, dan kitab ini dituliskan oleh para sahabat nak memperlihatkan bahawa betapa hebatnya dan betapa jealousnya dan betapa tingginya martabat umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tak dapat melihat rupa paras Nabi Muhammad SAW, tetapi memadailah kita menjadi orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, diberikan semua pengajaran, diberikan dengan kitab-kitab, diberikan dengan sunnahnya. Soalnya kita sekarang ialah kita mengamalkan dan kita melakukan apa-apa sunnah yang diberikan. Sudah cukup untuk kita menyatakan bahawa kalaulah kita ini satu hari nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka panggillah aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbalik kepada cerita tadi tuan-tuan, Jibril pergi ke dalam neraka mencari tuan-tuan
pada waktu di mana kita berada di padang mahsyar, di hari akhirat dan tidak ada lagi penghujung pada ketika itu, rupanya dunia dunia dan juga pada waktu alam itu akan berlaku, ada syurga dan ada neraka, dan kehidupan itu akan kekal abadi. Mereka yang kena musibah, mereka yang kena hukuman akan terus dikenakan hukuman, dan rupanya pada ketika itu akan berlakunya pelbagai bentuk luasnya neraka. Pada ketika itu adanya wilayah, adanya satu teritori dan adanya satu tempat-tempat tertentu. Maka mencarilah Jibril alaihissalam kepada mana lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila benda ini berlaku di hujung-hujung dunia, di mana pada ketika itu apabila segala umat manusia itu dihisap kepada perkara yang dilakukan, dan akhirnya pada ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih mencari umat dia yang masih tinggal dalam neraka, nak pastikan bahawa selagi mana dia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia layak akhirnya untuk masuk dalam syurga. Maka pada ketika itu mencari diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdengar suatu suara yang menyebutkan kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang datang daripada cetusan dan juga zikir yang keluar daripada hatinya. Maka pada ketika itu terdengar suara macam orang berzikir. Maka Jibril kata, ya Allah, aku dengar zikir dia daripada mana kan? Tak dapat dikesan. Dia pun mencari. Berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi Muhammad SAW, benar katamu wahai Nabi Muhammad SAW. Aku dengar macam ada orang berzikir, tetapi aku tak tahu siapa, di manakah dia berada. Maka wahai Jibril alaihissalam, pergi balik ke dalam neraka dan cari sampai dapat umat aku yang masih ketinggalan ini. Maka mencari, tak jumpa. Maka pada ketika itu Nabi Muhammad SAW kata kepada Jibril, wahai Jibril alaihissalam, pergilah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tanyakan, adukan tentang peristiwa perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan panduan bagaimana untuk mencari sahabat umat Nabi Muhammad SAW yang masih tinggal dalam neraka, untuk dia diberikan syafaatku untuk boleh masuk ke dalam syurga. Maka pada ketika itu mengadulah Jibril alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Jibril alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, aku menerima pertanyaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa dalam neraka masih ada seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah itu benar wahai Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, benar, dan sesungguhnya kalau ingin kamu cari kepada umat ini, kepada hamba Allah ini, maka carilah di sebuah kampung, di sebuah wilayah, di sebuah tempat, maka anda akan bertemulah kepada sahabatmu. Maka Jibril bila dapat perkabaran tersebut, masuk balik ke dalam neraka. Dia pun mencari, jumpalah seorang sahabat tadi yang bernama Juhainah. Wahai Juhainah, aku dengar ada suara zikir yang datang daripada engkau. Di manakah suara zikir ini datang? Dan pada ketika itu Juhainah sedang diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi suara itu datang daripada hati. Hati dia pernah berzikir dan hati itu menjadi hidup. Maka berkatalah kepada Juhainah, wahai Juhainah, engkau persiapkan diri engkau, kerana aku nak bawa masuk engkau daripada neraka masuk ke dalam syurga. Dan pada ketika itu Juhainah berkata, wahai Jibril, jangan engkau buat lawak dengan aku. Itu bahasa kita kan, jangan buat lawak. Saya ini merupakan ahli neraka dan saya berhak mendapat apa yang telah aku suka, apa yang telah aku lakukan di muka bumi. Dan aku lakukan ini kerana di atas apa yang aku alpa, aku tak pernah mendengar apa yang Nabi Muhammad SAW ceritakan kepada aku, dan aku tak pernah kisah. Maka biarlah aku kena kepada hukuman ini. Maka Jibril berkata kepada Juhainah, tidak. Syafaat yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada engkau akan mengatasi kepada segala-galanya. Marilah ikut aku pergi menghadap kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebelum kau menghadap Nabi Muhammad SAW, bersihkan diri engkau dengan memakai pakaian-pakaian yang sesuai akibat daripada hukuman dan juga azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikhabarkan bahawa Juhainah pada ketika itu mukanya sangat gelap, mukanya sangat hitam legam, kan akibat daripada terlalu banyak panas dan juga dugaan
azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Juhainah untuk keluar daripada neraka dan diberi mandi dengan sungai yang ada di antaranya, dan pada ketika itu dipakaikan pakaian yang baik dan berjumpalah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan pada ketika itu apabila berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, berkata Juhainah kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad SAW, engkau manusia agung, engkau manusia hebat dan engkau manusia yang terpilih. Aku rasa malu berjumpa dengan engkau wahai Nabi Muhammad SAW, kerana bersama aku terlalu banyak dosa yang aku lakukan, tetapi aku bersyukur kerana aku masih menjadi umat engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada Juhainah, ambillah serban aku, ambillah apa yang aku ada ini untuk kau persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga mizanmu nanti apabila ditimbang segala benda azab yang telah kau lakukan, dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, telah diberikan keampunan, telah diberikan pembalasan, maka masuklah engkau ke dalam syurga. Maka diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Juhainah pun masuk ke dalam syurga. Dan dikisahkan bahawa tentang perkara ini menunjukkan bahawa kullu ummati yadkhuluna jannah, sesungguhnya umat aku akan masuk ke syurga, tetapi dengan syarat kita mengikut apa yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyaksikan bahawa Nabi Muhammad SAW itu merupakan Nabi kita, pesuruh kita. InsyaAllah pengakhiran hidup kita akan jadi penghidupan yang dimana memberikan keuntungan pada kita apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat dari segi peristiwa dan juga daripada betapa bersyukurnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, apakah sikap kita kepada apa yang berlaku tentang peristiwa tadi, tuan-tuan? Adakah kita masih rasa, alah kita take for granted, kita lakukan apa saja dosa, memang kita akan diberikan hukuman, dan apa saja yang kita lakukan dosa, insya-Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk taubat. Tahukah tuan-tuan muslimin muslimat, datuk-datuk dan juga datin-datin dan profesor sekalian, sesungguhnya tidak ada orang yang boleh memberi jaminan adakah kita ini mampu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan adakah kita ini menjadi orang yang boleh mengakhiri hidup kita dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya merujuk pada diri saya sendiri, tuan-tuan, tak tahu saya punya penghujung hidup ni macam mana, tetapi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dia beri husnul khatimah dan jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Tuan-tuan muslimin muslimat dan macam Allah sekalian, hari ini kita nak lihat satu ibrah. Kita dah tahu kita ni menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita dah tahu kita ni menjadi umat Nabi yang beruntung. Kita tahu kita menjadi umat Nabi yang dikasihi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu bahawa kita mengasihi dan kita sayang dan kita rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Soalnya ialah bagaimana kita nak membuat persiapan apabila kita telah berjumpa bulan Rejab, kita akan berjumpa bulan Sya'ban, dan kita akan berjumpa bulan yang penuh dengan barakah, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan, kita dah nak masuk dah ke bulan Sya'ban, kita dah berada hujung pada bulan Rejab. Ayuh kita membuat persiapan melihat kepada ibrah yang ada pada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Kita bersiap sedia untuk melakukan persiapan lebih awal supaya apabila berlakunya Ramadan, satu Ramadan pada tahun ini, nak jadi macam mana, Covid ke tak Covid ke, kena kuarantin ke, kena apa ke, Ramadan tetap akan berlaku. Dan minta Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk menjadi tetamu Allah dan menjadi pilihan Allah untuk berjumpa dengan Ramadan Al-Mubarak. Apa specialnya Ramadan Al-Mubarak? Kita kata, Allah Ustaz, kita ni Ramadan Al-Mubarak ni menyusahkan hidup dia sebab kita kena puasa. Saya ni bab lain tak apa, bab puasa ni memang saya lemah. Saya nak buat apa pun tak apa, tapi janganlah berjumpa dengan Ramadan. Ingat, Ramadan dah merupakan sebaik-baik, sehebat-hebat bulan, yang di mana bulan itulah dapat membezakan kita dengan umat-umat yang terdahulu, dan dengan masa yang singkat
yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, maka kita boleh jadi hamba Allah hebat daripada golongan manusia ataupun umat Nabi-Nabi yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka kehidupan yang lama, tetapi kita diberikan kehidupan 60 hingga 70 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tetapi nilai 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatasi kepada semua umat yang ada sebelum tersebut. So, caranya ialah kita membuat persiapan untuk berjumpa dengan Ramadan Al-Mubarak. Tetapi dia punya pit stop yang pertama ialah siap sedia. Aku akan berikan kepada anda semua satu peringatan, satu peristiwa, satu perkara yang anda akan ingat, satu perkara yang anda akan ambil ibrah, ialah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Saya bawa tuan-tuan pada hari ini melihat kepada kitab yang bernama Kitab Qissatul Mi'raj yang dikarang oleh Al-Alamatul Syekh Tuan Guru Haji Yaqub bin Al-Marhum Haji Muhammad Al-Fasqi. Kitab Jawi yang menerangkan bagaimana suatu peristiwa Isra' dan Mi'raj itu berlaku. Kita dengar banyak ceramah tentang Isra' dan Mi'raj. InsyaAllah kita akan lihat satu persatu daripada ayat yang besar yang menceritakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj itu dan bagaimana hubungannya dengan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang pertama hendak kita lihat ialah apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diangkat menjadi nabi ketika mana berumur 40 tahun. Dan ketika mana beliau berumur 40 tahun diangkat menjadi nabi, maka pada ketika itu kita melihat 23 tahun Nabi hidup dan Nabi meninggal ketika mana Nabi berumur 63 tahun. 13 tahun daripada 20 tahun, 23 tahun yang ada ketika mana Nabi hidup, dihabiskan masanya berada di Mekah. Dan 10 tahun berada di Madinah. 13 tahun berada di Mekah, 10 tahun berada di Madinah. Apakah hubungan antara tahun tersebut dengan peranan yang dimainkan oleh Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah, melakukan sesuatu perkara di mana umat Nabi Muhammad SAW perlu mengambil istifadah daripada tarikh dan masa yang telah ditentukan sedemikian rupa. Kalau kita lihat yang pertama, Nabi Muhammad SAW berada di Mekah selama 13 tahun. Dan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku di Mekah. Dan berlakunya itu sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Dan berlakunya itu merupakan suatu perkara yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi penghulu kepada para nabi dan juga kepada rasul. Maka kita dapati bahawa 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah merupakan suatu waktu yang di mana penuh dengan kedukaan, penuh dengan cabaran, penuh dengan penghinaan, penuh dengan perkara-perkara yang menyebabkan Nabi berduka cita. Semua perkara yang berlaku ujian, berlakunya dugaan, berlakunya masalah dari segi dakwah Nabi, semuanya berlaku perkara itu semasa Nabi berada di Mekah. Berbeza dengan Nabi 10 tahun berada di Madinah. Di Madinah ini lebih kepada untuk melengkapkan kepada dakwah Nabi, untuk menegakkan kepada syariat dan untuk memberikan kepada akhlak-akhlak yang baik. Semoga umat Nabi Muhammad SAW pada ketika itu dapat melengkapkan kepada dakwah dan juga risalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi berada di Mekah 13 tahun cukup penuh dengan pancaroba.
Nabi dihina, Nabi diherdik, Nabi diberikan keadaan duka cita dengan orang-orang yang dikasihi meninggal dan sebagainya. Semuanya berlaku di muka. Maka kita nak memberikan satu bentuk pandangan ataupun sudut hati. Macam mana kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW apabila nak diangkat menjadi orang yang teristimewa, maka kita dapati bahawa tugas untuk mengangkat Nabi Muhammad SAW ini perlu bermula dengan kepayahan dan bermula dengan kesusahan, bermula dengan penghinaan, bermula dengan keadaan yang Nabi Muhammad SAW diuji dengan pelbagai dugaan dan juga balak dan sebagainya. Tuan-tuan lihat, Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, diuji ketika mana dia menjadi Nabi. Kalau ikut logik akal, saya sebut tadi peristiwa Isra dan Mi'raj ni bukan perkara logik. Kalau ikut logik akal, orang yang kita sayang, orang yang kita cinta, takkanlah kita nak menyusahkan hidup dia. Tetapi Nabi Muhammad SAW, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi juga merupakan manusia, Nabi juga merupakan lelaki, Nabi juga merupakan orang yang di mana diberikan tingkatan yang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau pun tidak akan terlepas dengan dugaan yang akan berikan kepada engkau, kerana untuk mencapaikan tugas dakwah ini bukan tugas dengan penuh dengan perasaan sukacita, penuh dengan perasaan meronokkan dan penuh dengan perasaan yang di mana kita rasa kita beruntung untuk menjadi orang yang terpilih yang mendapat segala kekayaan yang berada di muka bumi Allah ini. Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan datang pada hari ini untuk salat berjamaah? Kenapa tuan-tuan bangun subuh, lepas tu bangun datang ke surau berjamaah? Kenapa tuan-tuan bangun pagi solat qiyamul lail? Kenapa tuan-tuan malam-malam, pagi-pagi bersahur, kemudian berpuasa, lepas tu sembahyang, membaca Quran? Kan boleh kita tak payah buat semua tu, hidup bersenang-lenang, Allah Ta'ala tetap bagi kita rezeki, tetap juga ada orang yang kaya. Kita kenapa Allah SWT taklifkan kita untuk membuat perkara-perkara tersebut? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak kita menjadi orang yang, Masya Allah, kejap sangat maksudnya, menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang tahu kepada payahnya tugas Nabi untuk menyampaikan dakwah. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk pada kita untuk mendapat kemuliaan Allah bukan dengan hanya melihat kepada apa keseronokan yang berada di dunia. Boleh tuan-tuan, bila fikir nak buat satu perkara, tuan-tuan lebih fikirkan untuk perkara akhirat berada di depan. Tengok macam mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan tugas dakwah, diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, diikuti oleh ulama-ulama yang terkemudian, semuanya melalui jalan yang susah. Kita tuan-tuan, kalau melalui jalan yang senang, adakah kita ini diuji oleh Allah SWT seperti mana ujian yang diberikan oleh para Nabi dan juga para Rasul? Adakah kita layak untuk mendapat apa yang diberikan oleh Nabi dan juga Rasul? Adakah kita layak untuk mendapatkan apa saja habuan dan juga keredaan daripada Allah SWT kepada kita dan keadaan kita bersenang-lenang? Tidak tuan-tuan. Perkara ini perlu dilakukan dengan penuh kepayahan, dengan penuh kesusahan, dengan penuh pengorbanan. Kalau tidak tuan-tuan, masakan Nabi ketika mana 13 tahun di Mekah, dia penuh dengan peristiwa-peristiwa yang di mana peristiwa itu menyebabkan cuba perkara yang tidak disukai oleh Nabi. Nabi kehilangan orang yang ditai, Nabi kehilangan ibu dia, Nabi kehilangan ayahnya, Nabi kehilangan Abu Talib, Nabi kehilangan Abu Muttalib, Nabi kehilangan ramai orang-orang yang bersama Nabi, semuanya tidak dapat bersama dengan Nabi. Nabi hidup dalam keadaan tidak mempunyai kasih sayang di kalangan orang-orang yang memberikan dia kasih sayang, tetapi dia hidup dalam keadaan dengan penuh kesusahan untuk dia hidup untuk menyampaikan dakwah. Tuan-tuan, kalau kita tahulah itu berlaku, kita tahulah itu dia punya fitrah manusia, kita tahulah itu merupakan asam garam perjuangan kita menjadi seorang
hamba Allah, menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak akan rasa selesa dan kita akan terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sahabat saya tadi dapat satu panggilan, baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengah sedap-sedap duduk tengah minum teh, tersedap, terus dia hantar pergi ke hospital dan terus disahkan meninggal. Hidup sama-sama makan, sama-sama minum, tapi Allah Ta'ala tarik dia hidup dia pada ketika itu, pada waktu dia membuat perkara tersebut. Maka kalau kita lihat tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidak membuat perkara tersebut, dan saya sendiri tuan-tuan, maka tuan-tuan hidup selama 13 tahun, tuan-tuan hidup 40 tahun, tuan-tuan hidup 60 tahun, apa saja figure ataupun umur yang Allah SWT berikan kepada anda, itu hanya berbentuk angka. Tetapi yang pentingnya ialah Allah beri kita peluang untuk kita buat kerja yang dimana kerja yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Tugas Nabi, apabila Nabi itu dilantik, Nabi itu diberikan amanah, diberikan sedemikian rupa tanggungjawab, maka Nabi tersebut, Nabi Muhammad SAW akan mengharungi tersebut, dan akhirnya setiap perkara inna ma'al usri yusra, dan hujung kepada kepayahan itu Allah Ta'ala akan beri dia satu imbuhan ataupun satu perkara yang menggembirakan hatinya. Nabi dia boykot 3 tahun sebelum berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Boykot dia bukan boykot saja, memang keluarga Nabi tidak diberikan apa-apa pertimbangan untuk membuat urusan-urusan muamalat. Nabi kehilangan Siti Khadijah, Nabi kehilangan Abu Talib, Nabi kehilangan orang-orang ini sampai berduka citanya Nabi Muhammad SAW, sehinggalah ke satu malam apabila malaikat Jibril alaihissalam berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di rumah, minta Nabi Muhammad SAW bersiap untuk dia hantar, untuk dilakukan peristiwa diisrakan dan juga dia mi'rajkan, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Tuan-tuan, bila dah Allah Subhanahu Wa Taala berikan sebegitu punya pedoman pada kita, maka kita tahu bahawa tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, jangan buang masa membuat perkara-perkara larang. Jangan lagi buang masa. Hidup kita bermula daripada saat kita nak berjumpa. Kita jumpa pada saat 27 Rejab ini, dikatakan walaupun para ulama kata tentang tarikh berlakunya Isra dan Mi'raj itu, kita buat tarikh ini sebagai satu tarikh untuk kita checkpoint, untuk kita, kalau kita rasa kita tak bersiap sedia untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, buatlah sesuatu, buatlah satu perkara yang di mana kita boleh amalkan sunnah, kita jaga kepada perkara-perkara yang menyebabkan solat berjamaah, kita jaga tentang solat kita dengan sebaik mungkin, kita jaga diri kita bersama muamalat dengan manusia yang lain. Maka apabila kita masuk kepada bulan Syaban, bersiap sedialah kita menyiapkan kelengkapan yang ada. Kemudian apabila masuk ke Ramadan, kita bersih dengan apa yang telah kita buatkan untuk kita memperbersih dan kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimati Allah sekalian, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ayat ini dimulakan dengan kalimah subhanallazi. Tuan-tuan tahu tak kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan menyebutkan kalimah yang pertama subhanallazi? Dalam Quran ada 7 surah yang mana dimulakan dengan perkataan sabaha. Subhanallazi isim masdar. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma dalam surah Jumaat. Kita akan jumpa banyak surah-surah, 7 surah dalam Quran yang menggunakan kalimah asalnya adalah kalimah tasbih ataupun ayat-ayat musyabbihat. Ayat-ayat dimulakan dengan subhanallah. Subhanallazi, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan berfirman dalam surah ini dengan kalimah ayat yang pertama subhanallazi. Kalimat subhanallah ini mempunyai konotasi yang sangat besar kepada hidup kita sebagai manusia di muka bumi Allah ini. Yang pertama,
Perkataan subhanallah merupakan kalimah yang di mana kalimah ini kalimah yang cukup besar pahala dan juga cukup besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji-puji bagi Allah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan subhanallazi. Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada orang yang membaca, orang yang melihat kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini supaya dia tahu, berikan puji-pujian itu kepada aku kerana aku layak untuk mendapat kalimah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sama juga seperti mana kita sebut dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji-puji bagi Allah, memberikan kepadanya, Allah SWT puji kepada dirinya, Allah SWT juga minta kepada kita untuk puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalimah itu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka subhanallah, maha suci Allah yang maha besar, maha hebat, maha yang terbaik itu hanya kita kepada umat, kepada hamba-Nya, maka sebutkanlah kalimah itu melihat kepada hebatnya peristiwa yang ada pada Isra' dan Mi'raj. Kalimah subhanallah juga menjadi satu kalimah yang apabila Nabi Muhammad SAW, apabila Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada para malaikat untuk membuat arash, dan pada ketika itu malaikat tak mampu untuk menanggung arash kerana terlalu besar, kerana terlalu hebat, maka pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada para malaikat, kalau kamu nak segala benda yang berat ini untuk kau lakukan, untuk membawa kepadaku, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, maka kau sebutkan kalimah subhanallah. Dan apabila mereka menyebutkan kalimah subhanallah, maka kemampuan mereka untuk menanggung untuk membawa kepada arash ini dapat disambut dengan baik. Perkata subhanallah juga nak menunjukkan kepada kita bahawa apabila umat Nabi Muhammad SAW membaca kisah yang melibatkan kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, maka peristiwa itu menjadi sesuatu kehebatan, menjadi satu mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada mereka yang percaya dengan mata hati tetapi tidak mampu untuk mempercayainya kalau hanya semata-mata menggunakan fikiran dan juga logik. Maka apabila yang berlaku, maka perkataan subhanallah disebutkan subhanallazi asra, subhanallazi asra, maka segala kebesaran juga kehebatan yang ada pada Allah SWT ini diperlihatkan apabila Nabi Muhammad SAW diisrakan dalam erti kata kita ialah apabila Nabi Muhammad SAW diperjalankan. Kalau kita lihat daripada peristiwa di mana apabila Nabi Muhammad SAW itu diperjalankan daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, nak sampai daripada Masjidil Haram, nak pergi ke Masjidil Aqsa ini, ada beberapa checkpoint yang Nabi Muhammad SAW diminta untuk berhenti. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW keluar saja, Nabi Muhammad SAW dengan menunggang buraq ditemani oleh malaikat Mikail dan juga malaikat Jibril, dibawa berjalan sampai saja di Madinah. Nabi Muhammad SAW diberhentikan, dan pada ketika itu Nabi Muhammad SAW berkata kepada para malaikat, wahai Jibril, kenapa aku diberhentikan dan apakah nama tempat ini? Tempat ini bernama Madinah Tayyibah, dan tempat inilah tempat di mana kamu akan dihijrahkan nanti apabila datang seruan untuk pergi keluar untuk berhijrah. Maka persoalan kita ialah apa yang Nabi buat ketika mana Jibril memberhentikan Nabi berada di Madinah. Maka pada ketika itu, apa yang malaikat Jibril cakap pada Madinah? Yes, sekarang kita berhenti, lakukan solat 2 rakaat. Dia tak minta untuk Nabi tengok, oh ni Madinah, okey, cantik, tidak. Stop di sini, maka buat solat 2 rakaat. Maka Nabi Muhammad SAW tanpa ada rasa sebagai sanksi dan sebagainya, solat 2 rakaat. Habis saja solat 2 rakaat, maka pada ketika itu malaikat Jibril minta Nabi untuk bersiap untuk meneruskan perjalanan. Nabi teruskan perjalanan,
Dan Nabi diberhentikan pula di satu tempat yang bernama Madian. Tempat yang di mana Madian ini berdekatan dengan sepohon pokok, dan pokok ini menjadi kayu yang digunakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan pada ketika itu, Malaikat Jibril minta kepada Nabi Muhammad SAW, stop, lakukan solat 2 rakaat. Solat lagi 2 rakaat. Habis saja solat, benda yang sama berlaku. Nabi terus perjalanan sampai ke satu tempat yang bernama Jabal Tursina. Tempat yang mana Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Dan pada ketika itu, Nabi SAW diminta untuk bermunajat dan untuk melakukan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan lihat dari segi geografi, Mekah berada di bawah. Dia bergerak pergi ke Madinah di sebelah utara. Dia pergi ke Madian, dia pergi ke Madinah, dia pergi ke Tursina di sebelah, pergi ke Mesir, ke sebelah Mesir di sebelah atas. Tursina ni, Jabal Tursina kalau berada di Mesir, dia ada border antara Mesir dan juga ni Jordan, ini Arab Saudi. Dia pergi ke Tursina. Sampai di Tursina, baru dia masuk pergi ke Masjidil Aqsa. Perjalanan daripada Masjidil Haram pergi ke Taibah, pergi ke Madinah, pergi ke Madian, pergi ke Jabal Tursina dan pergi ke Masjidil Aqsa merupakan satu garisan yang di mana kalau kita lihat merupakan satu garisan berlakunya menuju ke utara, ke Masjidil Aqsa. Dan apabila sampai saja ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW pun diberhentikan sekali lagi di situ, dan semua para Nabi yang ada pada ketika itu menunggu ketibaan Nabi untuk menjadi imam, untuk bersolat juga 2 rakaat. So persoalannya ialah, kalau kita lihat dari segi kitab dan juga perbincangan dalam kitab Qissatul Mi'raj, kenapa Nabi Muhammad SAW setiap kali berhenti, dia akan diunjurkan untuk melakukan solat? Maknanya para ulama menyatakan sebagai contoh Imam Ad-Dibai dalam kitabnya bahawa Nabi Muhammad SAW peristiwa Isra' itu berhenti untuk melakukan solat kerana apabila Nabi Muhammad SAW melakukan solat, dia membawa kepada 2 keadaan. Yang pertama ialah dia mohon izin daripada Allah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersolat. Dan yang kedua ialah merupakan satu gambaran ataupun satu simbolik bagaimana apabila kita melakukan solat, hendak melakukan peristiwa tersebut, maka solat itu satu hari nanti, ketika nanti akan menjadi suatu amalan, akan menjadi satu ibadat yang akhirnya nanti akan disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad dengan cara yang berbeza berbanding dengan nabi-nabi yang lain. So diberikan dengan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan sebelum peristiwa bergeraknya di Masjidil Haram itu pergi ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW pun telah dibedak dadanya dan dikeluarkan kepada benda-benda yang kotor, dan sampailah ke waktu ini berada di Masjidil Aqsa, nak menunjukkan bahawa apabila kita nak melakukan solat, simboliknya ialah kita perlu berada dalam keadaan yang bersih dengan melakukan wuduk, dengan kita mengambil cukup mandi dan sebagainya, maka bersih. Apabila kita bersih, maka pada ketika itu kita layak untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita lihat dari segi garisan yang berlakunya apabila Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, maka Isra' itu sampailah ke waktu itu berada di kawasan ataupun di Masjidil Aqsa. Soalnya ialah kenapa Masjidil Aqsa? Subhanallazi asra bi abdihi lailan, dan dikeluarkan pada ketika itu hambanya, pada ketika itu Nabi Muhammad SAW dengan jasad dan juga dengan roh, dengan hatinya. Bukan dia itu macam diberikan, dilakukan Isra' membawa roh semata-mata, tetapi diisra'kan dengan jasad dan juga hati dan juga minda. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berada dalam keadaan sedar bahawa dia sedang diisra'kan, bukan dia dalam keadaan mimpi. So dia sedar dia berada dalam keadaan dia diisra'kan pada waktu malam. Kenapa waktu malam, tuan-tuan?
Kerana itulah hikmah yang Allah SWT berikan kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini dilakukan pada waktu malam, kerana dengan waktu malam itu dapat memberikan ketenangan. Waktu malam waktu yang paling sesuai untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada waktu malam itulah waktu yang kita boleh mengelakkan manusia daripada peristiwa-peristiwa yang membawa kepada fitnah yang berlaku pada hari ini dan juga pada hari-hari yang mendatang. Sebab tuan-tuan, lihat pada hari ini, kita kena ingat Nabi Muhammad SAW sebutkan kepada kita pada hari ini bahawa wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal azab. Jangan kita batalkan perkara yang baik itu dengan perkara-perkara yang di mana adanya penyakit hati yang boleh merosakkan kepada amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kita, apabila berlakunya di bawahnya hati dan juga di bawahnya jasad pada waktu malam, maka waktu malam itu waktu yang di mana kita boleh elakkan hati kita, apa yang kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada perkara-perkara yang di mana adanya riak, adanya sum'ah, adanya takabur dan sebagainya. Kerana pada waktu itu manusia semuanya tidur. Cuba tuan-tuan buat pada waktu siang. Apa-apa perkara pada waktu siang, tuan-tuan, sedikit sebanyak bila kita buat, kau tengok aku, kau tengok aku. Aku ni sedang semayang. Kita pun Allah, orang nampak kita semayang. Tapi kalau pada waktu tengah malam kita semayang, tuan-tuan nak tunduk pada siapa? Tuan-tuan akan semayang, yang akan menjadi penunjuknya, yang akan menjadi dia punya motivasi ialah tuan-tuan nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang tenang. Ketenangan itulah merupakan satu benda yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu. Apabila kita nak berubah, apabila kita nak melihat kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini dengan hati, maka kita kena tenang. Dan tenangan itu jugalah menjadi satu klaim di mana Allah Subhanahu Wa Taala apabila nak panggil kita untuk berjumpa dengan dia nanti. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka Allah SWT panggil kita, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalikan kepada aku. Aku ambil engkau dalam keadaan jiwa yang tenang. Tapi kalau kita melakukan dosa dan juga perkara yang di mana perkara kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu jiwa kita takkan tenang. So nak bagi tenang, lupakan tentang perkara-perkara yang akan menjadi perosak kepada hidup kita dengan sentiasa qanaah, sentiasa menjadikan diri kita bahawa kita ini akan mati, kita ini akan berjumpa dengan akhirat, kita ini akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak, ya Allah, biarlah aku berjumpa denganmu, ya Allah, dalam keadaan yang tenang. Ya, macam mana nak tenang, tuan-tuan? Dalam fikiran kita macam benda nak buat. Aku ni tahun ni baru rumah sebiji, aku nak tambah rumah lagi ni. Rumah yang dah ada. Yang ada tak cukup-cukup, tambah lagi. Nak kerja buat part time, tambah. Kita kan kena jadi orang yang kaya. Orang kaya kita banyak untuk memberikan infak kepada manusia lain. Betul kalau itu kita menginfak. Tapi kalau kita kata kita mencari harta sebanyak mana sekalipun, akhirnya kita rasa aku nak jadi orang kaya dan aku jadi orang yang hebat supaya orang nampak aku hebat. Nampak? Itu dah niatnya lari. Itu sebabnya kalau kita meletakkan orang yang cerdik itu dan orang yang beruntung itu, apabila hidupnya letakkan dia punya last point, dia punya end point dia ialah akhirat, maka tuan-tuan akan nampak satu benda di mana akhirat itu akan menjadi satu last point di mana kita tidak ada benda yang lain kita cari, hanya untuk mencari kita membentuk kepada hati yang tenang, dan hati itu hanya kita sembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak buat latihan tu, tuan-tuan? Saya pun nak berlatih diri saya sendiri. Saya latih ialah aku ni besok nak tidur. Malam ni tidur. Aku tidur, kalaulah tak bangun dan Allah ambil nyawa aku terus, apa yang aku nak cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, kalau malam ni ada yang balik rumah, besok kita dengar si fulan bin si fulan
dah meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alangkah bahagianya orang yang meninggal pada waktu dia tidur, kemudian dia boleh membaca Allahu Ahad, dan dia baca dengan surah Muluk. Ini baca surah Muluk kan? Baca surah Muluk, lepas tu baca 3 kul, lepas tu dia bertasbih. Setiap hari dia tak boleh kurang dari dia tak kurang daripada 100 kali subhanallah, beribu kali. Sasa ada tasbih. Pada masa sama dia bekerja untuk mencari nafkah, sekadar mana yang buat yang terbaik, kemudian cukup dia letakkan itu poin dia. Maka tuan-tuan, itulah jiwa yang tenang, di mana kita letakkan diri kita itu hanya milik Allah, dan Allah yang memberikan rezeki, dan Allah juga yang akan menentukan hidup baik kita. Tapi kita menyusun hidup kita supaya kita nak menuju kepada hari akhirat, menuju kepada alam barzakh, menuju kepada pengakhiran yang baik. Siapa